Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Ramai juga subscriber yang request Abang Boy untuk ceritakan kisah seram Abang Boy. Abang Boy bukan tak nak, tapi itulah, Abang Boy ni pengecut jugalah bro. Kisah crime ni Abang Boy tak ada masalah nak hadap, tetapi kalau kisah seram ni, Okeylah, Abang Boy pun tak nak menghampakan korang. Apa kata kita buat challenge nak? Yelah, takkan nak bagi je apa yang korang nak. Abang Boy pun nak juga something daripada korang. Okey, kita buat macam ni. Kalau korang semua boleh belanja Abang Boy 300 like untuk video ni, kita on. Macam? Boleh? Cecah je 300 like, Abang Boy share kisah pengalaman Abang Boy tentang alam sebelah sana. So, sekarang kita cerita pula kes hari ni. Kes hari ni agak berat dan gruesome. So kepada mereka yang tak berapa selesa tentang makan-makan orang ni, Abang Boy bagi warning awal-awal korang boleh skip video ni dan tengok video yang lain. Kejap, video yang lain pun gruesome juga tu. Tak apalah, ikut korang lah macam mana pun. Video ni adalah bertujuan untuk pembelajaran dan diharap dapat menjadi iktibar kepada kita semua. So viewer discretion is advised. Okey, dah panjang sangat dah intro ni. Tanpa membuang masa, jom kita usah the intro dulu. Umaymah Ari dilahirkan dan dibesarkan di Egypt. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat-sangat toksik guys. Menurut Umaymah sendiri, dia dan ibunya sering kali didera secara fizikal dan mental oleh ayahnya. Ada kalanya juga dia dirogol walaupun masih kecil. Dan selepas beberapa tahun, Umaymah dan ibunya berjaya melarikan diri daripada kawalan bapa dia. Mereka berdua hidup bagaikan pelarian guys, berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehinggalah akhirnya mereka menetap di kawasan setinggan yang dikelilingi oleh kubur. Masyarakat setempat memberi nama tempat ini sebagai kota kematian ataupun City of the Dead. Di sinilah Umaymah dibesarkan dalam keadaan yang serba kekurangan. Akan tetapi nasib Umaymah berubah ketika dia bercecah umur 18 tahun. Umaymah membesar helok lah, macam orang kita cakap. Tinggi lampai, kulit hitam manis dan mempunyai senyuman yang sangat menawan. Macam model lah orang kata. Pada ketika inilah dia bertemu dengan seorang lelaki kulit putih yang bekerja secara kontrak sebagai jurutera pelantar minyak dekat sana. Tak banyak info yang Abang Boy boleh jumpa pasal lelaki ni, tapi yang Abang Boy tahu mereka berdua menjalinkan hubungan. Senang cerita, terlanjur lah. So disebabkan Umaymah ni dibesarkan dalam masyarakat Islam, keterlanjuran Umaymah akan mendatangkan kesan buruk kepada dia dan ibunya. So nak tak nak dia kena teruskan hubungan dia dengan lelaki tu. Ini juga peluang untuk Umaymah untuk keluar daripada kehidupan miskin dia. Yelah, kerja oil and gas kot. Duit confirm berkepuk-kepuk punyalah. Akhirnya mereka berdua berkahwin dan selepas mamat ni menamatkan kontrak dia dekat Egypt, mereka berdua pun berpindah ke Amerika Syarikat pada tahun 1986. Akan tetapi jodoh mereka tak berpanjangan guys. Umaymah ditinggalkan sebatang kara dekat US. Dah lah tak tahu nak cakap English sangat. Keadaan dia memang terkontang-kanting. So Umaymah ni berusaha untuk hidup dengan apa saja kerja yang dia boleh dapat. Ada kalanya dia bekerja sebagai babysitter dan pada masa yang sama, dia bekerja sebagai seorang model sambilan. Pada masa ni lah dia menggunakan rupa dia yang cun melecun tu untuk memikat lelaki-lelaki hidung belang untuk mengikis harta mereka. Kira macam sugar baby lah, anak ikan kepada lelaki-lelaki kaya ni. Masa dia berumur mencecah 23 tahun, dia memang pro lah dalam bab mengikis orang ni. Dah ramai gila mangsa-mangsa dia, dan disebabkan ini memang ramai orang nak cari dan kutip dia ni. So Umaymah pun melarikan diri ke California, dan di sinilah dia bertemu dengan seorang lelaki yang berumur 56 tahun yang bernama Bill Nelson. Bill Nelson ni adalah seorang juru terbang. So menurut kawan-kawan dan ahli keluarga Bill, Bill ni memang suka show off. Dia memang suka sangat menjadi center of attention. Dia selalu kelihatan memakai topi cowboy dan mengenakan kasut cowboy favourite dia yang berwarna merah. Barang-barang yang Bill pakai ni semua branded lah, senang cerita. Bill mempunyai satu kebanggaan, iaitu kereta 1975 Corvette yang berwarna merah. So senang cerita, karakter Bill ni memang meriah lah.
So bila Umaymah berjumpa dengan Bill di sebuah bar, tengok pula si Bill ni orangnya berduit. Bill ni duk sembang lah, dia ada properti sana sini, ada duit berjuta dekat dalam bank. Dekat mata Umaymah memang kecing-kecing lah cerita dia. Dia pun apa lagi, kasih pasang umpan. Tarik punya tarik, mengena pula. Umaymah memang pada masa ni, macam Abang Boy cakap tadi, berumur 23 tahun. Muda bergetah lagi. So si Bill ni pun terkena panahan asmara. Dia macam tak percaya yang wanita semuda itu boleh tangkap cintun dekat dia. Padahal awal-awal lagi dia dah kena game. Tak sampai beberapa hari ya guys, dorang berdua terus berkahwin. Gila cepat. Macam cinta monyet tu. Kau jumpa, kenal 2-3 hari terus nak menikah. Gatal betul si Bill ni. Tapi kan sebenarnya ada problem juga perkahwinan diorang ni. Si Bill yang pada masa tu sebenarnya sedang dalam proses penceraian. Tak ada kata putus lagi daripada mahkamah. So si Umaymah ni pula pada masa tu berkeras nak berkahwin mengikut adat dia. Diorang siap call imam daripada Egypt untuk menjadi kadi untuk perkahwinan diorang. Tak tahulah Abang Boy, tapi rasanya macam lebih kurang kahwin dekat Siam lah kot. Rasanya lah. Sorry kalau Abang Boy salah. Selepas berkahwin, diorang pergi honeymoon di kampung halaman Bill di Texas. Dia pun duklah tayang bini baru dia dekat sanak saudara dia dekat sana. Akan tetapi family si Bill ni macam tak berapa suka dengan hubungan diorang ni. Baru sangat jumpa, selamba je terus kahwin. Dorang daripada awal lagi dah syak si Umaymah ni kahwin dengan Bill hanya untuk mengikis harta saja. Tapi biasalah, cakap pun tak nak dengar, benda pun dah lepas. Enjoy je lah, nak buat macam mana kan. So selepas tu hiduplah mereka berdua sebagai suami isteri di apartmen Bill di Costa Mesa, California. Bill ni punyalah excited. Dia call anak perempuan dia yang bernama Margaret Nelson untuk bagi tahu pasal bini baru dia. Pada masa tu dia nak menjemput si Margaret ni untuk makan malam dekat rumah dia pada hari Thanksgiving. Si Margaret ni tak tahulah nak cakap apa. Yelah, of course lah dia dah bapak dia happy. Tapi pada masa yang sama, dia tak berapa suka mak tiri dia ni. Yelah, mak tiri dia lagi muda daripada dia kot. Macam kalau jadi kat Abang Boy pun, Abang Boy tak boleh brain tu. So Margaret ni pun menolaklah pelawaan bapak dia yang sedang mabuk bercinta tu. Walaupun dia tak suka yang mak tiri dia ni, dia tetap wish bapak dia all the best. Dan itu adalah kali terakhir dia bercakap dengan bapak dia. So kita forward sebulan selepas tu, pada 1 Disember 1991, seorang lelaki yang bernama Jose terkejut bila pintu rumahnya diketuk dengan sangat kuat. Bila dia tengok dekat luar pula, Umaymah tengah tercegat dekat depan pintu dia dalam keadaan yang menggelabah. Umaymah menangis dan badan Umaymah kelihatan seperti penuh dengan luka-luka cakaran. Jose ni sebenarnya pernah berskandal dengan Umaymah ni sekejap. So bila dia bagi Umaymah ni masuk, Umaymah terus mengadu dekat Jose satu perkara yang mengejutkan. Dia memberitahu Jose yang dia telah didera dan dirogol oleh suami barunya. Menurut Umaymah, Bill telah mengancam nyawanya dan dalam usaha untuk mempertahankan diri, dia dengan tak sengaja telah membunuh Bill. Gila kau. Bangun-bangun tidur terus dapat cerita macam tu. Kalau aku pun aku jam tu. Lebih mengejutkan lagi, Umaymah telah memberitahu Jose yang dia telah memotong mayat Bill untuk menyenangkan proses melupuskan bukti. Pada masa tu, Umaymah sebenarnya ada bawa satu plastik hitam tau. Alah, lebih kurang macam plastik sampah tu lah. Bila dia buka beg plastik tu, dah tunjuk kepada Jose. Korang nak tahu apa dekat dalam beg tu? Dalam tu ada organ dalaman Bill, Mat. Abah beliau jam kepala, Mat. Kau nak buat apa, nak show off? So Umaymah sebenarnya datang nak minta tolong Jose untuk melupuskan mayat Bill. Umaymah cakap dekat Jose, kalau Jose setuju, Umaymah akan bagi Jose 2 biji motor Superbike dan $75,000 guys. Gila kau kalau Abang Boy tak sanggup tu. So si Jose ni pun menyuruh si Umaymah ni balik dan Jose berjanji untuk datang dan berjumpa Umaymah di apartmen Bill. Sejurus je selepas si Minah ni belah, Jose tanpa membuang masa terus roja polis dan bagi tahu apa yang Umaymah dah buat. Kena game, Mat. Polis berjaya menahan Umaymah semasa dalam perjalanan ke apartmen Bill. Polis terjumpa satu beg hitam yang mempunyai organ dalaman manusia dekat dalam kereta tu. Selepas tu, polis terus bergegas ke apartmen tempat tinggal mereka berdua. Buka-buka je pintu, mereka menjumpai beberapa beg suitcase dan beg plastik hitam yang mengandungi daging dan organ dalaman manusia. Apartmen tu memang horror, kau tahu tak? Penuh dengan kesan darah. Dekat dinding, lantai, sofa, basically everywhere, Mat. Polis pun beralih ke bilik tidur pula. Dekat atas katil penuh dengan darah. Cebisan-cebisan daging manusia dan kulit manusia bergelimpangan dekat lantai bilik tidur tu. Apa benda siap? Serius guys, Abang Boy dah tengok gambar bilik tu. Memang dah macam pusat penyembelihan binatang lah. Darah memang merata-rata.
Okey, tu tak apa lagi guys. Benda yang lebih mengejutkan adalah dekat dalam bilik air. Kat sini memang horror gila kot. Bila dorang selak langsir tak mandi tu, dekat sini dorang jumpa bahagian rangka atas Bill. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kepala. Hanya rangka badan semata-mata dengan perut terburai, mat. Mayat tu digantung dekat atas tak mandi tu. Kalau korang boleh imagine lah, dia macam dia gantung daging lembu untuk dilapah. Hei, gila betul. Semua ni bukan kerja 2-3 orang tau. Semua ni dibuat oleh seorang wanita yang kurus, tinggi lampai, yang berumur 23 tahun. Daripada mana datang kuderat dia weh? Ingatkan habis kat situ. Rupanya tak guys. Polis beralih dekat dapur pula. Masa tu oven masih on. Diorang tengok dekat dalam tu ada ayam Belanda. So mengikut adat di US, diorang ada sambutan Thanksgiving. Diorang sambut dengan memanggang ayam Belanda. Acara ni di mana ahli keluarga berkumpul dan adalah makan-makan sikit. Abang Boy tak berapa sure sama ada sambutan ni ada kaitan dengan Kristian ke tak. Pada siapa yang tahu, korang boleh komen dekat bawah. So berbalik kepada cerita, dalam oven tu masih ada ayam Belanda yang sedang dimasak. Bila diorang buka oven tu, dekat ayam Belanda tu terdapat tangan manusia tu. Tangan kot. Tangan yang dipotong di pergelangan dan disumbat dekat dalam ayam Belanda tu. Dekat tepi dapur tu pula ada tulang-tulang guys. Dekat atas dapur tu pula ada periuk. Bila diorang tengok dekat dalam periuk tu ada daging, mat. Daging apa? Korang teka lah sendiri. Daging tu dimasak di dalam cranberry sauce. Sure korang ingat benda tu dah habis kat situ kan? Korang sabar jap. Polis buka pula peti ais. Dekat dalam freezer diorang nampak seperti ada something yang dibungkus dengan tin foil. Bila diorang buka tin foil tu, korang nak tahu apa yang polis jumpa? Kepala, mat. Kepala Bill. Dan keadaan kepala tu pula seperti telah digoreng. Yang ni Abang Boy tak boleh belah. Goreng buat apa tu? Nak goreng kicap ke? Masak buttermilk? Abah dia lah. Tapi kan dalam banyak-banyak penemuan diorang ni, polis langsung tak menemui adik kepada Bill. Hilang guys. Umaymah makan ke, dah buang ke, kita tak tahu ke mana hilangnya permata Bill yang hilang tu. Okey, tu last. Dah tak ada penemuan yang mengerikan dah lepas tu. So pada mulanya bila polis soal siasat Umaymah, dia mengatakan apa yang polis jumpa tu adalah mayat kepada mangsa Bill. Dan Bill sebenarnya sedang melarikan diri. Dia menyalahkan Bill. Basically dia mengatakan Bill adalah pembunuh sebenar dan Umaymah adalah mangsa seterus dia. Akan tetapi bila polis mengatakan yang diorang dah temui kepala Bill yang telah di deep fried dekat dalam peti ais, Umaymah terus pusing cerita lagi sekali. Dia mengatakan dia adalah mangsa dera kepada Bill dan dia bertindak untuk membunuh Bill atas alasan mempertahankan diri. Bila ditanya kenapa dia masak daging Bill, Umaymah mengatakan dia tak tahu nak buat apa sebenarnya. Dia tak nak ada masalah dengan pihak berkuasa dan disebabkan status dia berada dekat US pun sebagai pelarian. So dia cuba melupuskan bahan bukti dengan melapah daging Bill dan membuang daging Bill sedikit demi sedikit untuk menggaburi pihak berkuasa. Umaymah sebenarnya beberapa kali menukar statement dia. Kejap itu, kejap ini. Ada pula satu ketika dia memberitahu pegawai penyiasat yang dia mendapat bisikan daripada dewa Egyptian. Dewa ni menyuruh Umaymah untuk membunuh dan memakan daging Bill untuk kelihatan lebih muda. Gila mat. Disebabkan Umaymah ni claim yang Bill telah mendera dan menyeksa dia, pihak hospital menjalani beberapa ujian terhadap Umaymah. Apa yang diorang dapat tahu, Umaymah langsung tak ada kecederaan yang mengaitkan dia dengan jenayah rogol. Kesan cala bala yang terdapat dekat tangan dan muka Umaymah sebenarnya dilakukan oleh Umaymah sendiri. So disebabkan si Umaymah ni sembang pusing-pusing, diorang tak dapat gambaran jelas tentang apa yang berlaku sebenarnya. Akan tetapi dengan bantuan bedah siasat, diorang mengeluarkan satu teori berkenaan motif dan cara pembunuhan ini berlaku. So mengikut pakar forensik, Umaymah telah mengikat Bill di katil. Bill ni sebenarnya mempunyai fetish diikat dan dikontrol oleh Umaymah. SNM lah senang cerita. Kalau korang tak tahu apa benda tu, SNM adalah perlakuan seksual sadis, menggunakan kesakitan sebagai stimulan untuk mendapatkan nikmat seksual. Bondage, ikat-ikat, pukul-pukul, gigit, cucuk dengan jarum dan macam-macam lagi lah. Selalunya akan ada hamba atau orang yang disakiti atau dikawal, dan seorang lagi adalah master ataupun tuan dekat dalam hubungan SNM ni. So mengikut pewatakan si Umaymah ni, dia hanya berkahwin dengan Bill sebab nak kikis duit je guys. So bila dia dapat tahu yang mereka berdua bukan berkahwin secara sah disebabkan Bill belum lagi bercerai dengan isteri dia, Umaymah jadi marah guys. Dia menggunakan perlakuan ikat-mengikat ni sebagai satu alasan, tetapi sebenarnya dia nak menggugut Bill untuk menyerahkan segala hartanya kepada Umaymah. So selepas diugut beberapa kali oleh Umaymah,
Bill masih tak nak menyerahkan hartanya. Umaymah bertindak untuk memotong alat jantina Bill, dan selepas tu Umaymah telah menghayunkan penukul ke kepala Bill beberapa kali sehinggakan kepala Bill berlekuk guys. Dan sejurus selepas tu Umaymah bertindak menikam Bill dengan gunting beberapa kali. Untuk melupuskan bukti, Umaymah bertindak di luar akal guys. Memotong anggota badan, memenggal kepala dan melapah kulit Bill. Organ-organ dalaman Bill telah dikeluarkan dan rangka badan Bill telah digantung di rel bilik mandi untuk mengeringkan darah Bill. Gila bat. Dia buat semua benda ni seorang-seorang je tau. Pakar bedah siasat mengatakannya setiap potongan anggota tubuh Bill dipotong dengan berhati-hati seperti dilakukan oleh orang yang berpengalaman memotong daging haiwan. Mereka membuat spekulasi yang ini bukan kali pertama Umaymah buat benda-benda macam ni. Mereka merumuskan yang Bill mati akibat hentakan daripada objek tumpul di kepala. Korang nak tahu tak benda yang menjadi misteri? Lebih kurang 45 kg daging Bill tak ditemui, termasuklah dengan alat kelamin Bill tu. So menurut jiran Bill, mereka terdengar bunyi alat pengisar sampah beroperasi dengan agak lama selama beberapa hari selepas hari Thanksgiving tu. Alat ni selalunya diorang letak dekat bawah sinki dapur tu. Fungsi alat ni adalah untuk menghancurkan bahan-bahan pepejah supaya paip air tak tersumbat. Dia lebih kurang macam blender lah. Akan tetapi apa yang berlaku sebenarnya adalah Umaymah telah memasak daging Bill dan memakan daging tu dengan barbecue sauce. Umaymah siap berlagak lagi dengan doktor psikologi. Dia cakap tak ada yang lagi sedap daripada daging manusia. Psycho mat perempuan ni. Semua pengakuan ni dilakukan di hadapan ahli psikologi atas arahan mahkamah. Dorang buat macam tu adalah untuk menentukan sama ada si Umaymah ni gila atau tak sebelum mereka memulakan perbicaraan. Doktor psikologi memberi diagnos yang Umaymah ni sebenarnya menghadapi PTSD. Semua ni disebabkan pengalaman Umaymah membesar. Dia telah didera oleh bapanya secara seksual dan mental. Semasa perbicaraan, Umaymah menarik balik pengakuannya yang dia telah memakan Bill dan mengatakan yang dia adalah mangsa penderaan Bill. Bill telah beberapa kali cuba merogol Umaymah dan dipukul berulang-ulang kali. Dia mengatakan yang dia membunuh Bill atas alasan mempertahankan diri. Bila ditanya pula kenapa Umaymah ni melapah dan memotong mayat Bill, Umaymah memberi alasan yang dia langsung tak ingat apa yang berlaku selepas dia menikam Bill. Dia punya sembang memang gila guys. Bukan setakat Kinsey terbang Kinsey dah sampai bulan dah. Dah tangkap dengan semua bahan bukti dekat depan mata. Still nak play victim lagi. Pada bulan Januari 1993, Umaymah Ari Nelson telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh. Second degree murder. Basically second degree murder ni dia macam dia mempunyai niat untuk membunuh tetapi tak plan pun sebelum dia membunuh tu. Beza dia dengan first degree murder, dia dah plan awal-awal untuk membunuh macam mana, nak bunuh dekat mana dan sebagainya. Maybe ada viewers yang lebih tahu boleh komen dekat bawah supaya kita sama-sama dapat ilmu. So berbalik kepada cerita, Umaymah telah dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 28 tahun. Tapi kan korang nak tahu tak benda paling lawak pasal kes ni? Masa Umaymah dekat dalam penjara, dia ada peminat tu. Peminat dia ni adalah seorang lelaki OKU yang kaya. Dan masa si Umaymah ni masih dekat dalam penjara, mereka berdua berkahwin. Mamat kaya ni berumur 70 tahun masa diorang berkahwin. Selepas beberapa tahun, Mamat ni meninggal dunia. Ini menjadikan Umaymah sebagai pewaris kepada harta lelaki tu. Serius mat, dia punya plot twist tu memang gila. Berulang-ulang kali guys, orang gila macam ni pun ada peminat. Ada orang nak kahwin dengan orang. Dalam kes ni pula siap mewarisi harta berjuta guys. Orang gila pun ada boyfriend. Yang korang tu apa pasal single? Okay, sorry. Abang boy main-main je. Jangan marah So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Dekat situ Abang Boy ada upload video-video pendek tentang fakta-fakta pelik yang tak ada dekat dalam channel ni. Okey, lagi satu, jangan lupa dengan challenge kita. Kalau korang dapatkan Abang Boy 300 like, Abang Boy akan buat satu video pasal pengalaman seram Abang Boy. Tapi kanlah Abang Boy rasa tak sampai kot 300. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.